Okay, malam ni kita akan tuition for new members. Kalau dia baru, apa benda yang kita nak buat, okay? Bila kita dah jadi ahli, apa benda kita nak buat. Jadi itu malam ni punya cerita. Rakan-rakan yang baru join, hari ini join, ajak mereka masuk malam ni. Ini penting sangat. Orang yang baru start, apa nak buat. So tonight kita akan cerita tu, what you need to do. Okay, bila kita dah jadi ahli, dah daftar jadi ahli, affiliate. Okay, ingat kalian itu ada dua, satu pre-enrollee. Okay, ini ahli tu dah. Ada dua, pre-enrollee dan affiliate. Okay, semua orang mesti mula dengan pre-enrollee. Semua orang mesti mula dengan pre-enrollee dulu. Ini bila kita isi borang. Bila kita isi borang affiliate link. Affiliate link. Pengenal kita tu. Bila kita isi borang tu bermakna kita jadi pre-enrollee lah. Prabayar. Ahli sebelum buat pembayaran. Jadi belum lagi dipanggil affiliate, tapi sudah jadi ahli, tapi ahli yang belum affiliate lah. Okay. Dipanggil pre-enrollee. Itu isi saja borang. Isi borang, minta affiliate punya link. Isi borang itu ada 3 perkara, nama kita, nama bapa kita dan email. Maka jadilah kita pre-enrollee. Okay. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Jadi affiliate. Jadi affiliate kalau bila tuan-tuan isi borang ini, selesai saja isi, tentu akan dapat satu borang lagi, borang kedua, iaitu nak jadi affiliate lah tu. Kita buat bayaran lah. Kan? Buat bayaran, tentu boleh buat bayaran yang bulanan ataupun nak ambil tahunan. Okay? Yang recommended ialah tuan-tuan ambil tahunan. Tahunan tu lebih bagus kerana tuan-tuan jimat 20%. Kita jimat 20% kalau kita ambil yang tahunan. Kalau ambil bulanan tu tidak ada penjimatan dia lah. Tapi kalau kita ambil tahunan, kita jimat duit kita 20%. Bermakna dalam setahun tu ada 2 bulan yang kita dapat free. Free, tak payah bayar lah. Kalau kita ambil yang tahunan tu. Okay. Jadi siapa yang sekarang bulanan, kalau tuan-tuan nak ambil tahunan, boleh upgrade. Boleh upgrade. Ya, boleh upgrade. Bila masa boleh upgrade ke tahunan. Tapi paling bagus terus ambil tahunan. Tak payah upgrade. Terus bila masuk tu terus ambil tahunan. Itu yang paling bagus lah. Bila jadi ahli, sama ada ahli yang bulanan ke atau tahunan, jadi ada perkara yang kita kena buat. Okay. Perkara pertama ialah tuan-tuan mesti kemaskinikan data ataupun info, maklumat lah. Okay, dalam sistem. Tuan-tuan kena kemaskinikan kerana masa daftar tu kadang-kadang alamat tu tak betul. Kadang-kadang alamat kita tu penaja kita dia isi mungkin alamat tu tak betul atau tak lengkap. Okay. Jadi tugas masing-masing lah. Tugas masing-masing lah. Okay. Untuk perbetulkan alamat ke email ke apa benda lah. Okay. Kalau tuan-tuan punya username yang tuan-tuan minta berbeza dengan apa yang di-key in oleh applian. Tuan-tuan boleh ubah username. Username pun boleh diubah, tuan-tuan. Okay. Jadi semua maklumat dalam sistem boleh tuan-tuan ubah.
Semua boleh ubah kecuali satu saja, iaitu member ID. Member ID tak boleh ubah. Tapi username boleh ubah. Email ke, telefon number ke, semua tu boleh ubah. Nama pun boleh ubah. Nama kita pun boleh ubah. Okay. Jadi kemaskinikan tu yang pertama, bila tuan-tuan dah jadi ahli, terus cek tuan-tuan punya profile, my info. Login lah, tuan-tuan kena login lah. Okay. Login dan ubah. Now, bila kita daftar tu, biasanya company pula, password, okay. Password yang diberikan tu biasanya kalau Sifu lah, Sifu akan bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok siapa yang daftar lah. Ya. Ada orang dia suka guna ABC, 1, 2, 3. Ya, tapi Sifu punya kaedah ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Senang nak ingat. Okay, bila kita buatkan tuan-tuan password, jadi password itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi tuan-tuan punya kerja untuk ubah password. Ubah password lah kepada password yang tuan-tuan sendiri tahu. Okay. Saya ubah. Sebab itu yang pertama memang kita guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Sifu yang buat. Okay. Itu perkara kedua. Tuan-tuan kena ubah password. Okay. Kalau tuan-tuan biasakan kalau tuan-tuan perlukan somebody else, okay, bantu untuk tuan-tuan beli produk ke atau apa benda ke, mungkin tuan-tuan tidak berapa mahir dalam sistem, jadi password ini tak ubah pun tak apa. Sebab apa? Mungkin tuan-tuan perlukan bantuan orang. Okay. Tak ubah pun tak apa kalau tuan-tuan tidak mahir dalam IT. Jadi kawan boleh bantu. Kawan boleh bantulah untuk buatkan macam beli produk dan sebagainya lah. Okay. Terpulang. Sebenarnya nak ubah atau tidak. Kalau tuan-tuan share password ini. Kalau tuan-tuan ubah, jadi tuan-tuan pastikan tulis. Okay. Tulis password baru tu. Jangan sampai lupa pula. Okay. Bila tuan-tuan ubah, tulis password baru itu. Jangan sampai lupa. Okay. Mesti ditulis. Dia password ni tuan-tuan, bila kita ubah, terus catat. Okay. Jadikan itu amalan. Apabila kita ubah something yang penting, kita mesti catat dia. Okay, next apa yang tuan-tuan kena buat? Selepas semua tu dah settle, masukkan tuan-tuan punya kad debit ke apa kamu lebat semua tu masukkan. Okay, alamat apa semua masukkan. Password dah tukar. Okay. Next tuan-tuan kena ubah pula. Ya, kena set lah. Kena set. Apa yang kita nak set tuan-tuan ialah bonus. Okay. Bonus kita kena setkan dia supaya bonus ini masuk dalam kita punya e-wallet. Okay, dia masuk dalam e-wallet dan ini satu hal. Kedua, kita nakkan bonus itu masuk dalam credit wallet. Okay, daripada e-wallet pergi ke credit wallet. Ini dulu, buat yang itu dulu, masuk dalam e-wallet dulu. Lepas tu kita buat setting yang kedua, iaitu kita nakkan bonus kita yang dalam e-wallet ni masuk dalam credit wallet. Okay, jadi ada dua setting yang tuan-tuan kena buat. Pertama, masukkan dalam e-wallet, kedua masukkan dalam credit wallet. Dan ini kita buat sekali saja. Ini buat sekali, ini buat sekali. Okay, nanti Sifu akan demo lah benda tu. Tujuannya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan
Kalau tuan-tuan tidak buat setting ni, kalau tuan-tuan tidak buat setting, nanti bila tuan-tuan dapat bonus macam malam ni lah. Okay, malam ni malam kira bonus. Okay. Jam 00.30 AM malam ni. Ada bonus yang akan dikira. So, bila kira bonus tu, kalau kita tidak setting ini, benda ni, bonus itu dia akan hanging. Hanging itu tak? Tergantung. Bonus itu tergantung. Dikira tapi duit itu tergantung. Nak letak di mana duit ni? Kan? Nak letak di mana bonus ni? Tergantunglah. Sebab tuan-tuan tidak buat setting. Jadi kena buat setting supaya duit itu pergi ke e-wallet. Okay, lepas pergi ke e-wallet, dia akan pergi ke credit wallet. Okay. So, e-wallet ni tujuan dia, kalau kita masukkan dalam e-wallet, kita boleh masukkan daripada e-wallet ni pergi ke bank. Kita boleh withdraw ke bank account. Okay, so ada cara dia macam mana kita nak set supaya duit kita tu pergi ke account bank. Okay. Tapi nak setting pergi ke account bank ni, tuan-tuan mesti ada bonus dulu. Mesti ada bonus dahulu. Kalau tak ada, belum boleh setting. Yang nak pergi bank tu. Tapi kalau yang nak pergi wallet, tak payah tunggu ada bonus. Sebelum ada bonus dah boleh buat setting lah. Okay. Sama juga yang nak pergi credit wallet tu. Benda ni kita boleh buat setting sebelum ada bonus. Okay, tetapi kalau kita nak setting daripada e-wallet pergi ke bank account, itu kena ada bonus dulu. Sekurang-kurangnya kena ada $25. Sponsor seorang lah. Sponsor seorang. Baru kita boleh buat setting untuk withdraw ke account bank. Dan withdrawal ke account bank diambil masa 2 hari. Tak lama, 2 hari je. Okay. Contoh tuan-tuan nak withdraw ke CIMB Bank atau Maybank. Dia ambil masa 2 hari. Ya, bila kita dah withdraw, tekan butang withdraw, nanti dia akan transfer ke dalam account bank kita dalam 2 hari. Okay, yang ni sudah Sifu buat lah. Jadi ini pengalaman Sifu lah. Dia ambil masa 2 hari saja. Okay. Now, bolehlah tuan-tuan nak test, bolehlah. ada $25, pergi test lah, pergi withdraw lah, masuk account bank kan. Bagus juga untuk pertama kali kita nak test betul tak betul kan. Memang betul lah, tapi kalau kita sendiri yang buat kan kita lebih yakin ya. Now ini ke account bank. So dia akan hantar email. Ada email yang akan tuan-tuan akan dapat apabila tuan-tuan dapat bonus. Tapi pastikan ini dah buat dulu. Sebelum dapat bonus ni pastikan dibuat dulu. Settingkan dia masuk ke e-wallet tu. Okay. Nanti bila dah setting macam tu, ada saja bonus, dia akan hantar email. Email tu akan beritahu apa perlu dibuat untuk tuan-tuan settingkan pergi ke account bank. Dia akan beritahu, follow je, ikut saja apa yang dinyatakan dalam email itu. Okay, kalau tuan-tuan tak faham bahasa Inggeris, tuan-tuan translate pergi bahasa Malaysia, guna Google Translate. Right? Nah, itu settle. Yang kedua, yang credit wallet ni, apa benda credit wallet ni? So credit wallet tuan-tuan ialah ini adalah wallet bonus yang kita pindahkan tadi dalam e-wallet bagi sini. Okay, kita pindahkan dia bagi sini. Dan ini boleh jadi automatic lah. Kita setting sekali saja, nanti setiap kali ada bonus dia pergi sini. Dia pergi ke wallet ni. Dia tidak pergi ke bank. Dia tak pergi ke bank. Dia pergi ke credit wallet kita. Nah, credit wallet ni tugas dia apa? Tuan-tuan boleh guna untuk daftarkan ahli baru.
Okay, duit tu kita boleh guna untuk daftarkan ahli baru, untuk kita activate ahli baru. Kita boleh guna untuk beli produk. Beli produk ini sama ada kita punya ataupun kawan kita punya. Kita boleh guna duit tu untuk belikan produk kawan kita. Kontra lah. Dia bagi kita duit, kita guna kita punya bonus. Okay, ketiga, tuan-tuan boleh guna untuk maintain yang bulanan tu. Tuan-tuan nak maintain bulanan, bayaran bulanan tu, boleh guna duit tu dalam credit wallet. Bulanan ke atau upgrade ke tahunan pun boleh juga. Kalau nak pergi tahunan pun boleh juga. Okay, sama ada diri kita ataupun downline kita. Okay, jadi dia sangat-sangat penting. Credit wallet ni penting sangat tuan-tuan ya, sebab apa kita boleh buat banyak benda dengan duit yang ada dalam situ. Jadi Sifu hanya sekali saja buat withdrawal pasal nak test, lepas tu tak pernah lagi withdraw. Sifu tak pernah withdraw. Sifu akan gunakan duit ini untuk sama ada daftar kali baru, beli produk kan, atau maintain bulanan. Itulah yang Sifu buat. Okay. Jadi tuan-tuan juga buat macam tu. Simpan duit ke dalam credit wallet ni. Kan? Dia senang tuan-tuan. Kalau kita ada duit ni, senang kita nak activate orang. Kan? Tak payah guna crypto, tak payah guna debit card. Guna duit yang ada dalam credit wallet. Okay? Jadi semua orang mesti buat. Ni wajib. Wajib buat setting itu. Semua orang mesti buat setting untuk duit tu pergi ke credit wallet. Macam tu. Tak tahu nak buat, kejap lagi saya akan tunjuk. Kan? Dan dalam akademi pun ada pelajaran dia. Dalam akademi ada pelajaran dia. Jadi tuan-tuan follow je yang dalam akademi. Kalau tuan-tuan punya team tanya, tuan-tuan copy paste saja ataupun share. Tuan-tuan share saja pelajaran yang ada dalam akademi. Akademi itu apa? Akademi itu website. Website yang Sifu buat. Okay? Pelajaran-pelajaran ada dalam situ. Ada 3 bahasa. Akademi ada 3 bahasa. Ada BM, ada BI, ada BI juga. Okay, bahasa Indonesia. Okay, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. 3 bahasa. Okay, jadi pelajaran semua ada di situ. Tuan-tuan login saja. Untuk tim Sifu dia free. Tuan-tuan tak payah bayar apa-apa tu. Daftar saja sebagai student. Okay, sebab tu bagi tahu Sifu minta approval. Bila Sifu dah approve, tuan-tuan pergi login lah. Untuk tengok kita punya bahan-bahan pelajaran tu kena login tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak login, macam mana nak tengok kan? Sebab dia ada pintu masuk ke akademi. Pintu tu ialah login lah, tuan-tuan kena login lah. Kalau tak boleh masuk. Tak boleh tengok. Okay? Setiap kali tuan-tuan nak tengok mesti login. Okay, apa lagi pentingnya akademi? Akademi pentingnya tuan-tuan ialah di sana ada rakaman Zoom meeting. Rakaman Zoom meeting itu ada disimpan di dalam akademi. Jadi kalau tuan-tuan tertinggal, kita Zoom meeting ni 6 kali seminggu. Kecuali hari Selasa tak ada. Hari Selasa tuan-tuan ikut kita punya upline. Jadi setiap hari ada lah. Cuma hari Selasa bukan Sifu. Hari Selasa ialah upline kita punya Zoom meeting. Tuan-tuan ikut yang itu sekali seminggu. Bahasa Inggeris. Okay. Contoh. So ada di sini. Dan Zoom meeting ini dia bahasa Inggeris ada, bahasa Malaysia ada, bahasa Indonesia ada lah. Tuan-tuan follow video-video yang ada di dalam rakaman Zoom meeting itu. Tuan-tuan nak share video rakaman ni, tuan-tuan guna akademi tu, share.
Ada cara share-nya. Sendiri share lah tuan-tuan, jangan minta orang lain share. Sendiri login, masuk dalam sana, pergi ke paling bawah tu, tuan-tuan nak copy dia punya link ke atas tu, paste dekat kawan kita di WhatsApp ke di mana ke. Okay. So semua Zoom meeting tu boleh dikongsi, dia boleh di-sharekan kepada orang lain sebagai cara kita nak prospecting. Jadi prospecting, cara menggunakan video Zoom meeting itu antara yang penting. Itu teknik tuan-tuan nak menaja orang. Gunakan rakaman video Zoom meeting. Dia ada berbagai tajuk. Pilihlah yang mana satu tuan-tuan nak share. Okay, jadi pergunakan tu. Pergunakan Zoom meeting yang ada dalam Academy itu. That's what you need to do. Now what else? Bila saya nak mula, apa lagi yang perlu saya tahu? Jadi tuan-tuan kena pastikan tadi daftar sebagai student. Okay, daftar sebagai student. Lepas tu login, masuk sana, belajarlah semua yang pelajaran yang ada dalam situ. Okay, saya tunjukkan. Today I got my haircut. Rambut pendek dah sekarang tu. Okay. Nampak kemas sikit lah. Alright. Okay, nanti saya tunjukkan my earnings. Kita tunjuk dulu apa nama Academy. Okay, tuan-tuan, Academy kita senang saja, tuan-tuan ingat. livegoodagent.com. Okay, dia punya website tu livegoodagent.com. Agent, A-G-E-N-T. Ni ke atas ni. Okay, livegoodagent.com. Itu Academy. Itu adalah Academy kita, livegoodagent.com. Jadi tuan-tuan akan nampak macam ni lah, macam dalam skrin ni. Kalau tuan-tuan guna laptop, kalau tuan-tuan guna PC, dia macam ni lah bentuk dia. Tapi kalau tuan-tuan guna mobile, so dia akan jadi macam ni kalau mobile. Okay. Jadi kat sini tuan-tuan nampak ni, butang hijau tu pendaftaran tim Sifu. Okay. Yang butang yang satu bawah dia tu pendaftaran bukan tim Sifu. Jadi dia kena guna yang ni, yang bukan tim Sifu lah. So ada bayaran, dia kena 100 setahun tuan-tuan. Okay, 100 setahun bagi mereka yang bukan tim Sifu. Yang tim Sifu free. Okay, terus daftar saja. Lepas daftar, beritahu Sifu, WhatsApp, minta diluluskan. Kalau yang bukan tim Sifu, dia tekan butang kedua ni, tak payah sebab dalam sini dia ada bagi tahu nombor telefon Sifu ada kat situ, account bank Sifu ada kat situ. Jadi dia kena WhatsApp Sifu, nanti Sifu yang daftarkan dia. Okay, bila dia dah buat bayaran, bagi receipt, Sifu akan daftarkan dia. Dia tak payah daftar, Sifu yang daftarkan. Okay, bagi yang bukan tim Sifu. Lepas dah dapat password, dah dapat username tu, tuan-tuan nak tengok bahan dalam Inggeris ke, bahasa Malaysia ke, bahasa Indonesia ke. Ini akademi kita ni. Nak tengok bahan ni, tuan-tuan kena tekan yang butang biru dulu. Okay, tekan butang biru dulu. Tu yang sebut kata login lah dulu. Kan? Jangan tekan Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dulu. Sebab ini dah masuk dalam pintu. Pintunya yang ini tuan-tuan. Ini di dalamnya. Ini pintunya. Nak buka dulu pintu tu. Nak buka pintu, login lah. Tekanlah butang ni. Kan? Isilah tuan-tuan punya username dan password tu.
Dah login barulah tuan-tuan pergi ke sini, pergi ke home. Okey, untuk balik ke depan tu. Barulah tuan-tuan tekan bahasa Malaysia ke, Inggeris ke atau bahasa Indonesia. Barulah tuan-tuan boleh masuk. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh masuk. Okey. Dia akan bagi tahu tuan-tuan tak login lagi. So di bawah, paling bawah ni, inilah kita punya cerita video-video rakaman ni. Tuan-tuan dah boleh share mana-mana video ni. Semua ni boleh di-share. Jadi pilih saja tajuk pada yang tuan-tuan suka rakaman Zoom meeting tu, kan? Macam-macam tajuk ada di sini. Contoh katalah tuan-tuan nak sharing yang 17/8 tu. Kenapa manusia berbondong-bondong? Join live good. Kata tuan-tuan nak share yang ni, kan? Tekan saja yang tu. Okey. Di atas tu tuan, di atas sebelah sini tuan-tuan copy dia punya link atas tu. Okey. Lepas tu paste dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana ke. Just copy dia punya alamat atas ni. Macam tu cara tuan-tuan nak share. Tuan-tuan nak share video rakaman. Tuan-tuan jangan guna yang ni. Okay, jangan guna yang butang ni. Butang share yang ni. Jangan guna yang ni. Okay, guna yang sebelah atas tu. Dia punya link atas tu. Supaya dia pergi ke sini lah. Okay. Kalau tuan-tuan guna yang ni, ini dia pergi ke mana? Dia pergi ke Vimeo. Dia pergi ke Vimeo. Jadi Sifu boleh, kalau Sifu lock benda ni, tuan-tuan tak dapat pergi tu. Ada video yang Sifu lock. Kalau Sifu lock maksudnya tuan-tuan kalau guna Vimeo tu tak nampak. Dia Sifu boleh buat macam tu. Jadi paling elok tuan-tuan ambil yang atas ni. Itu cara tuan-tuan nak share lah. Okay, jadi kalau tuan-tuan nampak dalam laptop ataupun PC, dia punya link macam ni lah. Ni. Jadi copy ni, kan? Copy yang ni. Okay, lepas tu paste lah. Paste link ni kepada tuan-tuan punya prospek untuk dia tengok. Dia boleh tekan link tu, dia akan pergi sini lah tuan. Okay. So itu cara tuan-tuan nak share link. Sebab ni banyak orang tanya, kan, macam mana nak share video YouTube video Zoom meeting. Macam ni lah caranya. Macam ni lah cara dia. Tuan-tuan login, buka Academy, pergi bahagian Zoom, tengok title mana yang tuan nak, tekan dia, dapat macam ni, tuan-tuan ambil atas dia. Okay. Lepas tu paste dekat tuan-tuan punya kawan punya WhatsApp ke atau YouTube ke, mana-mana lah. YouTube lah, Telegram ke, Facebook ke. Okay. Macam tu. Jadi dia tekan, dia boleh nonton lah video ni. Okay. Tuan-tuan, program ini, okay, itu cara tuan-tuan nak gunakan Academy. Penting, sangat penting tuan-tuan boleh akses Academy, sangat penting tuan-tuan nak gunakan bahan-bahan dalam Academy untuk marketing. Jadi mesti boleh guna, mesti faham guna. Mesti faham untuk guna Academy. Sifu habis masa Sifu ni jadi ribuan jam lah, beribu jam Sifu habis masa buat Academy ni. Sampai tak tidur malam tu. Kan? Tak tidur malam. Okay, nak buat benda ni. Jadi kalau tuan-tuan tak guna, sia-sia Sifu punya masa tu. Okay? Jadi guna, sebab ni free untuk tim Sifu free, kan. Jadi pergunakanlah Academy itu untuk marketing. Okey, selepas ini benda ni, Sifu memang buat juga landing page. Ada landing page yang Sifu buat. Okay, kalau yang tim lain tu sebab dia bayar, Sifu akan bagi. Untuk tim Sifu, tuan-tuan, landing page ialah optional. Kalau tuan-tuan perlukan dia, minta dengan Sifu lah. Okay.
Minta dengan sibuk. Kalau tuan-tuan tak perlukan dia, tak payah minta lah, sibuk tak buatkan. Okay. Yang minta saja yang sibuk buatkan lah. Untuk landing page itu. Sebenarnya landing page ini boleh jadi tuan-tuan tak perlukan pun. Okay. Boleh jadi tak diperlukan pun landing page tu. Tuan-tuan boleh guna akademi. Tuan-tuan boleh guna akademi sebagai bahan untuk sharing. Jadi kadang-kadang tak perlu pun yang landing page tu. Okay. Bukan satu benda yang wajib. Tapi kalau akademi memang wajib. Mesti tuan-tuan guna. Jadi landing page boleh jadi tuan-tuan guna, boleh jadi tak payah guna. Okay. Tapi kalau tuan-tuan perlu juga benda tu, bagi tahulah. Okay. Bagi tahu, sibuk akan buatkan. Jadi pastikan guna lah. Kalau tak, buang masa sibuk buat benda tu kan. Itu banyak masa sibuk diambil untuk buat benda tu kan. Jadi kalau tak guna, jangan minta. Okay. Kalau tak guna, jangan minta. Pastikan kalau minta tu, pastikan mesti guna. Mesti tuan-tuan guna. So itu landing page, now, sibuk perhatikan juga beberapa orang. Okay, contoh Rena. Okay, Rena dia ada landing page yang sibuk buatkan untuk dia. So dia gunakan juga itu. Dia gunakan juga, dan cara dia guna dia combine. Sibuk perhatikanlah. Dia combine, dia buat dalam satu post. Dia combine link tadi tu, link landing page yang sibuk buat tu. Dia combine dengan beberapa lagi link. Jadi dia buat ayat-ayat copywriting dipanggil. Dia buat ayat-ayat copywriting. Jadi panjang dia punya copywriting itu, ada beberapa link kat situ. Okay. Dan ada juga orang yang copy dia copy bulat-bulat kan. Okay. Tuan-tuan kena hati-hati bila kawan kita post. Tengok link-link tu. Link-link itu bukan tuan-tuan punya link. Jadi jangan copy bulat-bulat. Kalau copy bulat-bulat, nanti orang itu yang dapat prospek. Okay. Itu bagus juga. Be kreatif lah. Tuan-tuan be kreatif lah. Sibuk buatkan landing page tu, sukatilah tuan-tuan nak guna cara macam mana kan. Nak combine dengan beberapa link boleh. Nak guna satu link saja pun boleh. Pelbagaikan cara marketing itu. Pelbagaikan cara marketing. Itu cara yang dibuat oleh Rena itu bagus juga kan. Pelbagai cara lah, pelbagai cara. Okay, dan situ ada 3 landing page, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Malaysia, okay, dan satu lagi bahasa Indonesia. Kan? Tuan-tuan nak landing page yang mana? Kan? 1 saja ke, 2 saja ke, 3 saja ke? Ingat tu masa sibuk banyak tu guna tu. Jadi bila tuan-tuan minta tu, pastikan tuan-tuan guna apa yang tuan-tuan minta tu. Okay. So it is very important sebab tidak membazir masa sibuk lah buat benda tu. Okay, sibuk tunjuk tadi yang apa yang tuan-tuan kena buat setting. Okay. Bila tuan-tuan dah jadi ahli, tuan-tuan login. Okay, seperti ini. Nampak? Okay, tuan-tuan masuk ke sini, login. Di mana tuan-tuan kena tukar di My Info ni. Okay, semana-mana bahagian sini yang tak betul, betulkanlah. Okay, ada kadang-kadang ada orang yang sibuk buatkan tu, alamatnya tu tak betul sebab dia alamat dia bagi lewat, jadi sibuk gunakan alamat sibuk, kadang-kadang alamat sibuk yang sibuk guna.
nak cepat. Jadi tuan-tuan ubahlah kepada alamat yang betul. Okey, tekan saja butang change ni. Mana-mana bahagian yang tak betul, tukarkan tekan butang change ni. Jadi tuan-tuan boleh tukar mana-mana maklumat di sinilah. Okey, itu cara dia. Cara bayaran yang tuan-tuan nak masukkan debit card apa semua di sini, bahagian sini. Password tuan-tuan nak tukar kat sini. Okey, jadi tekan change kat sini. Ingat bila tukar password, catat, jangan sampai lupa. Okay, itu my membership. My info. Okay, tuan-tuan nak tukar daripada bulanan kepada tahunan di my membership ni. Upgrade kat sini, upgrade. Okay. Kalau nak tahunan. Dia ada berbagai cara lah. Ini salah satu cara di sinilah. Jangan sesekali tuan-tuan tekan cancel my membership. Ini jangan tekan. Kalau tuan-tuan tekan, bermakna tuan-tuan cancel tuan-tuan punya membership. Okay. Jangan tekan ni. Okay. Okay. So, tempat yang tuan-tuan kena buat tadi ialah di ni, my earnings ni. Tekan my earnings. Semua orang, semua orang bila pertama kali dah jadi ahli, mesti buat ni. Semua orang. Buat sekali saja. Jangan berkali-kali, sekali saja. Okay, tekan my earnings, pergi ke select your payment option. Yang ni, butang ni. Tekan yang tu. Okay, letak sini Malaysia. Letak Malaysia, lepas tu dia ada ada butang submit ni, tekan submit. Selesai yang tu, yang kedua pula. Okay, buat yang ni dulu, yang Malaysia ni. Lepas tu yang kedua, yang ni, payment option ni. Payment option ni tuan-tuan tekan global e-wallet. Kena tekan butang ni, butang biru ni, kena tekan dia. Okay. Lepas tekan kat situ, tuan-tuan tekan save. Butang save ni mesti ditekan. Jangan tak tekan. Kan, ada orang dia tekan ini, tak tekan yang save. Tak jadilah. Tak jadi. Dia mesti tekan butang save. Okay. Itu yang biasa kita buat itu. Kecuali tuan-tuan ada kripto. Jarang orang ada kripto. Tapi kalau tuan-tuan ada kripto, tuan-tuan boleh pindahkan tuan-tuan punya duit itu pergi ke kripto. Boleh juga kalau tuan-tuan ada kripto. Okay, tapi ini jarang-jarang orang ada kripto lah. Ya, jadi bagi orang yang ada kripto boleh pilih yang ni. Yang tak ada, yang ada account bank, guna yang ni. Okay, global e-wallet. Powered by iPayout. Ini yang saya panggil e-wallet. Okay. Global e-wallet ini yang saya panggil tadi e-wallet. Kan dia tulis ini global e-wallet. E-wallet lah tu. Okay. Dah selesai tuan-tuan buat yang ni, balik ke my earnings. Ini dah settle lah. Bila tuan-tuan buat macam ni, bermakna tuan-tuan dah pilih dah supaya bonus tu masuk dalam e-wallet. Inilah cara dia. Okay. Tekan sini, pilih Malaysia, lepas tu tekan submit, lepas tu tekan butang ni, lepas tu tekan save. Dah settle. Okay. Dah settle tu. Nanti kalau ada duit, tentu akan dapat email lah. Kalau ada commission, tuan-tuan dapat email. Tuan-tuan, masa itulah baru tuan-tuan boleh setting. Macam mana nak setting pergi ke account bank. Okay, sebelum ada commission, tak ada. No email. Belum ada email. Okay, jadi pastikan malam ni, tengah malam ni, siapa yang sudah sponsor orang, sudah sponsor orang 2 minggu lepas, tuan-tuan. Bukan kemarin punya. Komisionnya dibayar tu, malam ni punya bayaran komisen ni bukan minggu ni punya. Yang minggu sebelum ni. Sebelum ni punya sponsoring tu dibayar malam ni. Okay? Kalau yang kemarin ke, 2 hari lepas ke, 3 hari lepas ke, yang minggu ni belum dibayar lagi. Dia tunggu Jumaat yang satu lagi. Okay? Jumaat yang satu lagi. Baru dibayar. Okay, jangan harap tuan-tuan
2 hari lepas sponsor orang malam ni dapat komisen. Belum. Not your time yet. Tunggu Jumaat yang satu lagi. Okay, faham Kalau dah ada komisen malam ni, bermakna tuan-tuan besok ada email. Tuan-tuan akan dapat email daripada syarikat untuk setting tuan-tuan punya ada satu wallet lagi tuan-tuan. Okay, ada satu wallet lagi yang mana di wallet itulah nanti tuan-tuan transfer ke account bank. Okay, daripada sini Global e-wallet dia pergi sana, ada satu wallet lagi tu. Di wallet itulah nanti tuan-tuan pindahkan ke account bank. Ada butang dia untuk tuan-tuan withdraw. Okay, jadi tak payahlah saya tunjuk yang tu. Ya. Tuan-tuan nanti bila dapat email, ikut follow saja macam mana nak buat tu. Okey, so ini yang pertama. Kedua, macam mana tuan-tuan nak pindahkan daripada sini, daripada e-wallet ni kepada credit wallet. Tekan balik yang my earning tu, pergi ke butang nombor 2 ni. Butang yang nombor 2 ni. Okay. Tekan transfer commission to credit wallet. Yang tu. Okay. Kat sini tuan-tuan, pertama kali bila tuan-tuan tekan tu, butang biru ni di atas sini. Butang biru itu di atas sini. Dia di sini. Jadi tuan-tuan tak mau dia di situ. Tuan-tuan kena tekan butang yang paling bawah ni. bulat yang paling bawah ni. Tekan dia sini supaya yang warna biru tu berada di paling bawah. Okay. Jadi ini cara setting untuk supaya bonus kita tu pergi ke credit wallet. Jadi pastikan tuan-tuan tekan butang save. Okay. Tekan dulu butang kat sini, lepas tu tekan butang save. Maka selesailah tuan-tuan punya kerja untuk setting yang Sifu kata tadi untuk pindahkan duit kita ke credit wallet. Semua orang mesti buat benda ni. Sekali sajalah. Sekali saja. Kalau dah buat, sudahlah. Okey lah. Sekali saja tuan-tuan. Alright. So, bila tuan-tuan ada income, okay, what happen? Bila tuan-tuan ada income, okay, ini penyata income kita. Ini penyata income kita ni tuan-tuan. Bila kita tekan my earnings ni, my earnings, benda ni keluar. Okay, benda ni keluar. Benda ni keluar. Ni penyata ni, penyata. So di penyata ini kita boleh tengok tuan-tuan, dia ada cerita pay period. Pay period tu apa? Itu adalah masa kira bonus. Tempo dia, tempo. Tempo belian lah kan untuk dikira bonus tu. Okay, jadi dia bagi tahu period dia. Mingguan, 1 minggu lah. Kalau yang bulanan tu 1 bulan. Okay. Mingguan itu yang fast start. Kalau yang bulanan tu ialah matrix dan juga matching. Okay, itu period. Type, itulah. Sama ada mingguan ataupun bulanan. Date paid. Okay, ini tarikh bonus dikira. Okay, ini tarikh bonus itu dikira. Itu date paid. Bonus itu dikira atau dibayar lah. Okay, itu tarikh dia, date paid. Okay. Now earn adalah bonus yang kita dapat. Kalau tuan-tuan tidak buat setting tadi. Kalau tuan-tuan tidak buat setting tadi, tuan-tuan ada di sini earn. Ada bonus yang tuan-tuan dapat tapi tidak masuk, tidak dibayar. Kerana tuan-tuan tidak buat setting. Di sini nanti tidak ada apa-apa, tidak ada tarikhnya. Tapi ada duit kat sini earn. Earn maksudnya tuan-tuan ada bonus tapi bonus tu hanging. Tergantung-gantung. Kan. Dia tak masuk dalam e-wallet. Sebab tuan-tuan tidak buat setting kat sini dengan kat sini. Jadi pastikan tuan-tuan buat setting kat sini
supaya nanti di sini ada tarikh dibayar. Kalau tak dibayar, tuan. Ada duit tu, tapi tidak dimasukkan dalam e-wallet. Jadi pastikan kena buat setting dua ni lah. Barulah tuan-tuan nanti dapat maklumat di sini, date paid tu. Faham Earn ialah berapa bonus yang kita dapat. Date paid itu maksudnya bonus itu dibayar, dimasukkan di dalam kita punya e-wallet. Itu maksud dia begitu. Now yang transfer ini adalah maklumat yang mana duit kita tu, bonus kita tu dah dipindahkan ke dalam credit wallet. Itulah makna transfer. Transfer ni maksudnya begitu. Daripada e-wallet pergi ke credit wallet. Jadi kalau ada maklumat di sini, maksudnya inilah duit-duit yang sudah dipindahkan daripada e-wallet kepada credit wallet. Dan satu lagi sini paid. Paid ini maksudnya kalau kita withdraw. Kalau kita withdraw ke bank, so dia akan bagi tahu kat sini. Itu paid. Paid maksudnya withdraw ke bank. Yang sini lain ni, date paid ini lain tuan-tuan. Ini nak bagi tahu bonus kita tu dah masuk dalam e-wallet. Beza antara date paid dengan paid. Ini tarikhnya. Tarikh. So itu cerita dia tuan-tuan. Now, di sini ada butang yang ketiga. Ini kalau tuan-tuan nak tengok marketing plan. Tuan-tuan nak tengok marketing plan. Tuan-tuan boleh tekan butang ni. Kalau tuan-tuan nak tengok rank. Tuan-tuan punya rank sekarang. Tuan-tuan tengok yang ni, tekan butang ni, view rank. View rank. So cuba tunjuk view rank. Seperti ini tuan-tuan. Dia akan beritahu ni, ini indikator ni. This is the indicator. Macam Sivu ni, sekarang Sivu nak pergi gold. So ada indikator sini. Kalau nak pergi gold, salah satu caranya ialah sponsor 30. Sekarang ada 16, tinggal 14 lagi. Lepas tu kena ada 100 kat sini. Sekarang 74. Perlu ada 26. Kalau ada 26 lagi, campur ada 14 lagi, bagaimana Sivu jadi gold? Atau tak payah guna yang ni, guna yang ni. Sebab dia ada dua pilihan tu. Sama ada guna yang ni atau guna yang ni. Jadi kalau ada 3 silver, dalam tim Sivu ada 3 silver, campur ada 100 orang, bermakna Sivu juga boleh jadi gold. Jadi ada dua cara. Kombinasi yang ini dengan yang ni, atau kombinasi yang ni dengan yang ini. Macam tu. Jadi kita boleh tengok kat sini, dia warna kuning ni. Di bawah ini adalah direct sponsor kita. Personal member ni adalah orang-orang yang direct dengan kita itu. Ada nama dia sini dan ada dia punya rank. Dan ada dia punya bilangan tim. Tim yang direct dengan kita tu. Jadi dari sini boleh tengok sini. Muhammad Yaakob. Dia punya username yang ni. Dia personal sponsor ada 8. Tim dia ada 14. Sekarang dia bronze. Dia nak pergi silver, berapa lagi dia perlu? Dia perlukan 6. Dalam tim dia perlukan 6 sebab silver perlu ada 20 orang. 20 orang silver. Nak jadi silver. Dan dia perlukan 3 bronze. Dia perlu ada 3 bronze di dalam tim dia. Baru dia boleh pergi silver. Jadi itu si Yaakob. Jadi tak banyak lagi lah. Kan? Rainer ada 10. Kena cari 10 lagi. Kumpulan dia kena ada 10 lagi untuk jadi silver. Dan dia perlu ada 3 bronze. So dia data aja 5 orang. Julia, dia ada 9 tim dia. Dah 3 cabang. Soim ada 9 juga tim dia, 4 cabang.
Miss Nia ada 8 tim dia 7 cabang. Nur Aini ada 7 tim dia 3 cabang. Taib ada 5 tim dia 4 cabang. Zaini ada 3 2 cabang. Macam itulah tuan-tuan. Okay. So ini cara tuan-tuan nak tengok tuan-tuan punya rank. Okay, jadi kerja kita ialah naikkan kita punya rank. Daripada tak ada rank kepada bronze. Bronze kepada silver. Silver kepada gold. Gold kepada platinum. Platinum kepada diamond. Sampai diamond okey lah tu. Kan? Diamond tu paling kecil pun 40,000 sebulan. Paling kecil. Okay, dia boleh naik 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 sampai sejuta. Sejuta sebulan pun boleh apabila kita dah capai diamond. Okay? Macam tu. So ini maklumat yang tuan-tuan kena login. Kena tengok semua maklumat yang ada di sini tuan-tuan. Siapa yang dah jadi member, login. Website dia livegood.com. livegood.com. Masukkan username, masukkan password. Okay, that's it. Tuan-tuan masuk di sini, tengoklah semua benda-benda ni. Okay, tuan-tuan nak shopping, pergi my shop. Di shop ni. Shopping lah apa benda tuan-tuan nak beli kan. Okay, pastikan tuan-tuan kita punya troli tu ke atas ni. Troli kita ke atas ni. Okay. Troli. Jadi pastikan. Ini yang dalam troli ni tuan-tuan boleh buang dia. Okay. Jadikan dia kosong, hilanglah dia. Kan? Hilanglah dia tuan-tuan. Check out. Okay, jadi kosong. Ada orang komen, Sibu, saya tak boleh buat. Ada troli saya ada isi. Kosongkanlah. Kosongkanlah. Right? Macam itulah. Tuan-tuan boleh bayar guna kad kredit. Kad kredit tu termasuklah kad debit tuan-tuan. Jangan cari kad debit. Kad debit tu dia dua dia boleh. Kredit kad yang butang ni dia mewakili kad debit dan kad kredit. Jangan cari Sibu, tak ada kad debit kat sini. Memang tak ada. Dia kita guna kad kredit tu. Tapi kad kredit tu dia boleh mewakili kad debit. Ya. Kad ATM kita tu dia boleh mewakili tu. Now, bila kita guna kad debit, pastikan tuan-tuan sudah bagi tahu bank. Bila pertama kali guna kad debit, pastikan dah bagi tahu bank. Kad debit kita tu, kad ATM card kita tu, di belakang dia tu ada customer service. Ada nombor tu, customer service. Kan? Jadi sebelum tuan-tuan guna tuan-tuan punya kad debit nak bayar benda-benda ni, call dulu. Bagi mereka yang first time lah, first time. Kalau banyak kali dah buat, tak payah. Tapi first time nak guna ni, kad debit ni tak pernah kita guna untuk shopping online. Jadi nak guna pertama kali tu mesti dapat kebenaran daripada bank. Mesti. Kalau tak, dia bagi error lah. Ada keluarlah error tu. Kan? Maksudnya bila keluar error tu maksudnya bank tidak luluskan. Itu makna dia. Bank anda tu tak luluskan tuan-tuan punya pembayaran. Jadi kena call dulu. Okay? Call dulu. Minta staff bank tu yang tuan-tuan call tu, customer service tu, minta dia release. Minta dia release. Setting tu, jadikan dia benarkan supaya dipotong. Okay, bayaran duit kita dalam kita punya saving account tu. Macam tu. Okay. Jadi semua orang ada debit card kan? ATM card. Kecuali mereka yang blacklisted lah. Tapi semua orang ada kad debit card. Jadi tuan-tuan boleh guna debit card tu untuk bayar tuan-tuan punya langganan tu. Yang pertama kali yang package awal tu. Kan, RM240 tu. Okay, tak payah guna kripto. Tuan-tuan bayar sendirilah. Guna debit card. Okay. So di mana di sini dia punya butang ni. Tak ada debit card kat sini, tapi yang kredit card tu lah debit card.
Ya, sebab dia ada dua. Dia master dengan visa kan. Debit card pun ada, credit card pun ada benda tu. Master dan visa tu kan. Jadi gunalah butang credit card tu. Okay. Ada orang dia cari, tak jumpa dia kata. Tak jumpa sibuk debit card, tak ada. Yang ada credit card tu lah yang kau tekan. Okay. Macam tu. Tuan-tuan nak shopping lah. Okay, tuan-tuan boleh guna crypto, boleh. Credit wallet pun boleh. Kalau tuan-tuan ada bonus tadi, gunalah credit wallet. Sebab tu Sifu kata simpan duit kita dalam credit wallet. Tuan-tuan boleh guna credit wallet ni beli barang. Right? Tu shopping. Bila tuan-tuan dah order barang, tekan di sini, order history. Tuan-tuan nak tengok sejarah dia kan. Bila aku order aku lupa dah. Bila aku order. Jadi tuan-tuan tengok kat sini. Order history ni. Kan? Dia beritahu kat sini tuan. Bila tarikh kita order. Now ini yang Sifu order ni, barang ni. Tuan-tuan nampak ni, yang Sifu order ni. Pada bila tu? 7 hari bulan 9. 7 hari bulan 9, tuan-tuan. 2023. Sifu order 5 barang ni Sifu order ni. 5 barang Sifu order. Okay, nampak ni dia ada code link ni. Tracking, untuk tracking. Dia ada code tracking, kan? Jadi kita boleh track the package. Sampai mana dah package tu? Kan? Jadi tak payah tanya siapa-siapa. Tuan-tuan tengok dalam sistem kita ni, dia ada tracking dia. Okay? Ni nak pergi Kajang lah ni. Daripada Florida, Jupiter, Florida, on the way to Kajang. Kan? Macam itulah. Okay? Jadi sistem kita ni canggih, tuan-tuan. Canggih. Okay, ada kod Jadi track saja, tuan-tuan boleh track. Mana engkau? Tak boleh balik. Okay. Nak tengok, nak print receipt. Ni receipt. Ni barang apa tu? Kan? Ada di situ. Okay. Barang apa yang dibeli tu. Kat sinilah. So, ni. So, ini dia punya barang yang Sifu order tu. Super Green, Super Red, Daily Essential Pack for Men, Factor 4, kan? Complete Plant-Based Protein. Sebab ni satu set ni tu. Satu set. Okay, satu set. Ni. Okay. Tuan-tuan order lah. Ini yang langganan tu. Yang langganan tu ada di sini dia punya rekod. Dia punya rekod. Okay. Nah, apa lagi? Tuan-tuan nak tengok tim. Tuan-tuan punya tim tu, siapa dalam tim aku? Tuan-tuan tengok di sini view enroller tree. View enroller tree ni di bahagian my team ni. Okay. Ini adalah kita punya unilevel punya structure. Unilevel punya structure. Siapa sponsor siapa? Tekan yang ni. Okay. Lepas tu tekan ini. Level ambil semua. All. Lepas tu tekan change view. Okay. Tuan-tuan akan tengok rangkaian tuan-tuan tu. Ini rangkaian Sifu sekarang macam ni lah. Okay. So ada level 1, level 2, level 3, level 4. Kan? Ini structure kita. Siapa yang taja dia, kan, bila dia upgrade, semua dalam sini. Okay. Itu enroller tree.
Tuan-tuan nak tengok matrix, tuan-tuan tengok yang regular matrix ni. So ini matrix. Okay, dia bersambung-sambung ni. Tuan-tuan tekan yang ni, dia keluar. Contoh sibu nak tengok yang ni kan, bawah ni. Okay. Ni matrix dia. Ni contoh matrix, tidak semestinya dia penuh. Dia ada lubang-lubang ni. Okay, dia tak semestinya penuh, tuan-tuan. Dia tengok siapa sponsor siapa kan. Tapi ini contoh ni, tuan. Contoh yang mana orang tu dia tak sponsor kan. Dia tak sponsor siapa-siapa pun. Tapi ada matrik di bawah dia. Ada matrik orang yang ada bronze pun bawah dia. Sedangkan dia sendiri tak menaja. Okay, contoh inilah Dr. Yaya ni. Dr. Yaya ni daripada mula sampai sekarang tak sponsor orang. Tapi ada orang di bawahnya ni bronze. 1, 2, 3 bronze ni, tuan. Okay. Sedangkan dia tak sponsor orang. So inilah buktinya, tuan-tuan. Walaupun kita tak sponsor orang, boleh saja di bawah kita tu ada spill over. Ada spill over daripada atas yang masuk dalam kita punya matrix. Okay. Jadi macam Dr. Yaya ni, selagi dia bayar bulanan tu, dia akan dapat komisen daripada setiap orang ni RM1.15. RM1.15 seorang. Okay, kalau kita tekan ni, di bawah ni ada dia punya structure ni kan. Satu masa nanti, tuan, bilangan orang di dalam tim dia boleh melebihi 40 orang. Kalau melebihi 40 orang bermakna dia punya komisen satu bulan dah lebih RM50. Dia tak payah keluar duit lagi dah. Siapa yang ada 40 orang dalam dia punya matrix, dia tak perlu keluar duit lagi untuk bayar yang bulanan tu. Dia boleh guna komisen dia. Komisen matrix dia boleh guna duit tu untuk bayar bulanan dia. Kan? Sampai bila-bila pun dia tak payah lagi guna duit sendiri. Okay? Dia hanya guna duit bonus matrix itu untuk bayar bulanan dia. So tambah lama tambah banyak dia punya matrix, tambah besar, satu hari nanti dia akan dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000, RM9,000 sebulan. Tanpa menaja siapa-siapa. Kan, crazy punya plan kan. Okay? Boleh, tuan-tuan. Inilah bukti dia. Ini bukti dia, tuan-tuan. Depan mata tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tanyalah si Dr. Yaya ni, satu orang pun dia tak sponsor orang. Okay? Dan dia dah ada berapa orang dah masuk. Dan ini akan bertambah dan bertambah ni. Okay? Tapi ini bukan contoh yang baik. Contoh yang baik ialah kita menaja. Contoh yang baik kita menaja. Tapi ini nak bagi contoh, tuan-tuan. Worst come to worst. Okay, worst come to worst. Worst scenario, kita tak dapat menaja orang. Pun ada bantuan daripada kumpulan kita yang spill over masuk dalam tim kita. Okay? Dia macam tu. Sama juga ini, Halim ni. Okay? Halim juga, tuan-tuan, tidak pernah menaja orang. Okay? Halim dan Dr. Yaya tu dua tidak pernah menaja orang sampai sekarang. Okay? Jadi ini semua yang masuk ke dalam dia ni, ini semua spill over ni. Ini semua adalah spill over. Kan? Spill over yang masuk dalam dia. Okay? Sama kes dia lah, tuan-tuan. Kalau dah ada 40 kat sini, dia sampai kiamat dia tak payah keluar duit. Dia guna komisen yang dia dapat dalam mana matrik ini untuk bayar bulanan dia. Sampailah income dia boleh RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000 sampai RM9,000 sebulan. Macam tu. Okay. So itu contoh yang saya boleh tunjuk. Real story. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam bentuk list, tekan yang ni, matrix list. Dia bentuk begini.
Okay, tak ada petak-petak. Dia tak guna petak. Kadang-kadang ini bagus tuan-tuan untuk kita nak tengok. Aku punya level 1 dah penuh. Level 2 dah penuh. Level 3 dah penuh. Level 4 dah penuh. Level 5 tak penuh lagi. 16 kali 2, 32. Ini 19. Maksudnya tak penuh lagi lah. Kan? Macam itulah tuan-tuan. Okay? Kita boleh tahu. Dan nama-nama tu ada di sini. Kita boleh nampak nama-nama ni. Nama-nama ini adalah dalam matrix. Okay, nama-nama ini dalam matrix. Ini bukan unilevel. Bukan. Okay, bukan unilevel ni. Senarai nama ni ialah matrix. Di level 6 siapa? Ada nama dia kat sini. Okay. So, kena pandai tengok hierarki kita. Now, power line ini tuan-tuan tak payah peduli lah. Power line ialah orang-orang yang join selepas kita join. Satu dunia. Power line ialah senarai nama orang satu dunia join selepas kita join. Jadi itu tak penting, tuan-tuan. Yang penting ialah nama-nama yang ada dalam kita punya matrix. Itu yang penting. Nama-nama yang ada di dalam kita punya matrix dan kita punya uni level tu. Okay. So ini saja nak tunjukkan berapa ramainya orang masuk selepas kita masuk. Ini ada ratusan ribu ni tuan. Ratusan ribu ni. 378,000 orang join selepas Sifu join. Itulah maksud dia. Itu maksud power line. Okay, di bawah ni tuan-tuan ada referral. Tuan-tuan nak tahu siapa referral, tuan-tuan tengok my referrals. Itu tuan-tuan ada senarai di sini yang mana yang belum bayar pun ada. Yang direct dengan kita yang belum bayar pun ada namanya di dalam sini. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita nak tahu kawan kita yang baru join tu dia belum bayar lagi. Dia belum bayar lagi. Lepas tu dia nak activate. Bila dia nak activate, kita nak gunakan yang credit wallet. So bila kita nak guna credit wallet, kita perlukan dia punya member ID. Wajib kita tahu member ID dia. Jadi macam mana nak tengok? Tuan-tuan tekan nama dia. Yang pre-enrollee tu tekan nama dia. Keluar contact info ni. Okay. Jadi biasanya Sifu kata screenshot. Jadi tuan-tuan screenshotnya ni sebab kita nak tengok nombor ni. Okay, nombor ni nak tengok ni. ID dia. Ini dipanggil ID number. Member ID lah ni. Inilah dia. Okay. Orang yang belum bayar itu dia tidak ada username. Tidak ada username. Dia ada member ID saja yang belum bayar tu. Okay. Jadi kita nak benda ni supaya kita tengok dia punya email apa. Dia punya ini nombor apa. Itu yang perlu untuk kita activatekan dia itu. Okay. Terutama bila kita gunakan credit wallet. Kalau kita gunakan crypto, kita perlukan ini. Email. Yang ini tak perlu. Okay. Yang ini kita perlu bila kita gunakan credit wallet. Kalau crypto, kita gunakan yang ni. Okay, email dia. Itu penting. Email dan dia punya alamat lah. Maklumat-maklumat yang kita perlu tu. Username dia apa dia nak guna kan. Okay, so ni penting. My referral ni penting. Ini semua orang yang direct dengan kita termasuklah yang belum bayar. Kita boleh nampak di sini. My referrals. Okay. My enroller tuan-tuan punya penaja di atas tuan-tuan tu. Ini my enroller. Leaderboard orang yang senarai top 200 orang tertinggi di dunia yang rajin menaja. Ini leaderboard tuan-tuan. Okay. Siapa yang paling ramai menaja? Kita boleh tengok di situ, di my leaderboard ni. Ini nak bagi semangat tuan-tuan. Tengoklah siapa top. Si Daniel Pilon di sekarang ni dah 1059. Bilangan orang yang dia taja secara personal 1059 orang.
Ni si Daniel Pilon. Okey, si pun nak lawan dia ni, bagi 2 tahun. Si pun nak lawan dia punya bilangan ni. Si pun nak overtake dia ni. Tapi bagi 2 tahun lah. Okey, apa lagi yang tuan nampak sini? My website ni tuan-tuan. Dia ada website kita di sini, yang paling penting ialah yang ini. Dipanggil Powerline Landing Page. Tapi tuan-tuan tak payah tengok ke sini, tuan-tuan boleh hafal, ya. livegoodtour.com, lepas tu / kita punya username. Macam tu. Tak payah tengok sini. Tapi kalau tuan-tuan tak hafal, pergi sinilah, copy lah benda ni. Okay. So ada juga website yang ini. Ni cerita produk. Dan ada juga yang ini. Juga cerita produk. Dan ada yang ini. Ini cerita produk Super Red. Okay. Ini pula Super Green. Tuan-tuan boleh campaign kepada orang cerita Super Green ni menggunakan tuan-tuan punya link yang ini. Tu. Jadi company dah siapkan dah. Cuma ni bahasa Inggeris lah tuan-tuan. Bahasa Inggeris lah. Okay, yang paling penting ini yang paling penting lah. Okay, ingat tu yang landing page tu. Landing page Powerline. Ni. Yang sibuk punya landing page lain. Ini company punya. Okay, company punya. Ini video yang penting, 6 minit punya video ni. Okey, apa lagi? Leaderboard, my website. Okey, webinar. Okey, webinar ni malam ni. Okey, kita tengok sini Ini jadual Zoom meeting. Jadual Zoom meeting syarikat punya tuan-tuan. Okey, nampak ni kata ni Thursday. Cut off Zoom 8 PM Eastern Time. Okay. Hari Khamis jam 8 malam di sana. Di Florida. Di tempat company kita lah. Di Florida tu jam 8 malam di sana. So jam berapa lah di sini? Jam berapa di Malaysia? Jam berapa? Ada tahu jam berapa? 8 pagi. Okey. 8 pagi. Jam 8 pagi sebab dia 12 jam. Florida dengan Malaysia 12 jam beza. Kita cepat 12 jam. Kita yang cepat 12 jam. Jadi kalau di sana 8 malam tuan-tuan, kita di sini 8 pagi. Okay, jadi 8 pagi besok 8 pagi besok tuan-tuan tekan link ni, tuan-tuan ikutlah benda ni. Ni Zoom meeting dia. Okay, dia cerita pasal benda ni. Invite your kawan-kawan yang pre-enrollee tu supaya dengar cerita daripada kita punya board of director. Tekan link ni. Yang kedua ni tuan-tuan, dia sebut sini Friday. So hari besok Jumaat, besok jam 12.30 hari di Florida. 12.30 hari di Florida. So kita punya masa tuan-tuan ialah tambah 12 jam. Bermakna 12 tengah malam. Besok. Bukan malam ni, besok. Okay, besok tu tengah malam. Itu sama masa dia di sini. 12 tengah hari. 12 tengah hari di sana. Kita malam. Okay. Tekan link ni untuk ikut Zoom meeting tu. Yang satu lagi ni tuan-tuan, hari Isnin. Setiap hari Isnin di Florida, tengah hari, okay, di Florida. Di sini sama, kita malam. Okay. Hari Isnin malam. Tengah malam. Tekan link ni untuk ikut Dr. Ryan dan dia punya isteri Lisa Goodkin. Okay, 2 orang tu dia akan bagi
taklimat mengenai produk, sharing produk. Boleh ikut Zoom meeting tu, tekan link ni. So ada 3 tuan-tuan ada 3 ni. Setiap minggu ni ada 3 benda Zoom meeting yang syarikat buat. Okay? Ada cerita produk, ada cerita opportunity, ada cerita rank recognition. Tu. So ikut. Okay, statistik ini tuan-tuan punya website. Tadi My Earnings ibu dah cerita. FAQ ini soal jawab. FAQ yang soalan yang kerap, soalan yang kerap ditanya. Tuan-tuan tengoklah kat sini. Okay, tuan-tuan nak bahasa Malaysia, tukar bahasa Malaysia lah. Okay, tukar di sini pergi bahasa Malaysia. Dia akan berubah menjadi bahasa Malaysia lah, tuan-tuan. Okay, tekan saja butang ni di sini ni untuk tukar bahasa. Jadi Sifu lebih suka bahasa Inggeris. So adalah soalan-soalan sini, tuan-tuan boleh baca lah. Macam-macam soalan ada di sini, baca. Okay. Bahasa apa pun, tukarlah bahasa. Okay, so itulah sistem kita. Bagi orang yang baru nak bermula, benda-benda ni penting untuk tuan-tuan kuasai jam 11. Okay, ada soalan nak tanya, terutama mereka yang baru. Any questions? Boleh, jelas Boleh kan Sifu? Slow. Di dalam WhatsApp group ada Sifu nyatakan bahawa kita tidak boleh membayarkan menggunakan debit card untuk belian produk kawan kita. Apa sebab tu? Ya tuan-tuan, sebab apa dalam sistem kita tu kita masukkan kita punya debit card di dalam sistem tadi yang Sifu tunjukkan. Jadi dia akan lock. Sistem akan lock. Dia akan lock. Setiap orang tu kalau dia dah masukkan debit card di dalam situ, dia hanya boleh guna debit card itu. Jadi tidak boleh digunakan untuk orang lain. Kalau tuan-tuan guna debit card, satu debit card beberapa orang, nanti bila tuan-tuan nak update tuan-tuan punya MyInfo, masukkan debit card tu, dia akan reject. Sistem akan reject. Dia akan bagi error tu. Debit card ini sudah digunakan oleh beberapa orang. Dia akan bagi tahu macam tu lah, bahasa Inggeris lah. So jangan gunakan satu debit card untuk beberapa orang. Satu orang, satu debit card. Kalau tuan-tuan nak bayarkan kawan kita ke apa, itu guna kripto. Guna kripto, jangan guna debit card. Guna kripto. Kripto ke atau guna credit wallet. Credit wallet boleh guna banyak kali. Sebab dia bonus. Sama juga kripto. Kripto tu dia wallet. Dia bukan debit card. Jadi kalau debit card, pastikan hanya guna satu orang saja. Siapa punya debit card lah. Dia punya lah. Dia lah guna. Jangan share the same debit card untuk bayar orang lain punya. Walaupun pasangan dia, walaupun isteri dia ke, suami dia ke, jangan. Hanya guna diri sendiri saja. For debit card. Sebab debit card tu kan nanti dia potong kita punya bulanan tu menggunakan debit card. The question is, saya ada duit di credit wallet, ya. Jadi saya dah cuba bayar gunakan that credit card, the credit wallet untuk one of my direct sponsor. Tolong dia bayarkan. Dia hantar duit ke my bank lah. But now, kalau this guy, ini orang yang baru ni, ada orang yang dia sponsor, dia minta saya tolong bayarkan, boleh? Credit wallet 1000 kali guna pun tak apa. Oh, boleh guna. Okay. Ya. Debit card yang tak boleh guna. Credit wallet 1000 orang pun kita boleh guna, tuan. Itu bonus. Bonus tak kisah. Banyak kali pun tak apa.
untuk siapa-siapa saja yang mana tim kita lah. Credit wallet ni untuk tim kita tuan-tuan. Okay? Tak boleh guna tim lain. Tim kita dalam satu rangkaian. Itu boleh. Kita boleh guna credit wallet kita untuk bayarkan dia punya bulanan ke, untuk bayarkan dia punya yang startup package ke, semua boleh. Okay? Credit wallet, sebab tu saya berkata credit wallet ni penting. Tapi credit wallet ni bukan banyak tuan-tuan. Kalau peringkat awal mana banyak kita punya bonus kan. Jadi yang kita guna selalunya kripto. Sebab kripto tu kita guna upline kita punya kripto. Dia beli banyak-banyak kripto tu. Jadi kita boleh guna lah untuk bayar kita punya langganan tim kita ke, langganan kita ke. Jadi paling banyak orang guna ialah kripto. Okay. Credit wallet sebab bonus belum besar, tapi kalau kita dah satu peringkat nanti kita punya bonus $100,000, banyaklah kita boleh guna. Kan? Peringkat sekarang tak ada lah, belum banyak bonus kan. Tapi boleh jugalah ada orang dapat $100, boleh dua orang dia boleh activate. Okay, tak ada masalah. Credit wallet kalau ada duit gunalah. Itu yang the best, guna credit wallet. Cuma kita tak banyak benda tu. Bonus belum besar. Alright, ada soalan lain? Kripto apa benda kripto? Kripto lah, dia mata wang. Kripto ni mata wang. Sekarang ni banyak orang guna kripto untuk membayar. Sebab kripto ni tidak ada income tax. Income tax tidak kejar kripto. Kan dia dunia yang berbeza. Jadi orang suka kripto ni sebab dia cepat, bayaran tu cepat dan tidak dikejar dengan income tax. Jadi kalau tuan-tuan nak buat bayaran, boleh guna kripto. Kita ada upline kita yang ada kripto. Kita bank in account bank dia, nanti dia guna dia punya kripto untuk activate kita punya keahlian, tim kita punya keahlian kau, nak guna untuk beli barang kau, semua boleh. Cuma kripto ni tuan-tuan kena tanya dulu, hari itu berapa nilai dia. Jangan simply bagi duit. Kena tanya hari ini berapa. Dia punya conversion tu berapa. Jadi kalau dia lain hari lain, jadi kita kena tanya dulu. Sibu pun kena tanya upline sibu dulu, berapa. Orang yang nak bayar bulanan berapa. Kalau guna kripto berapa ringgit. Yang nak bayar bulanan berapa. Kena tanya dulu upline kita tu. Sebab dia lain hari lain harga. Macam currency jugalah, dia lain hari lain harga kan. Alright, okay. Saya dah sampai penghujung. Jadi amalkan saja apa yang saya ajar tu. Yang belum buat lagi kemaskenikan tuan-tuan punya maklumat itu. Macam itulah.